أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama pasakkan untuk menetapkan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah bagi kita peluang dan ruang untuk bersama-sama hadir menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang mukallaf, iaitu solat. Dan seterusnya dapat solat berjemaah di surau sama sahabat, sama orang-orang yang kita kenal, orang yang kita rapat. Seterusnya kita dapat panjangkan lagi selesai salam dengan wiridnya, terus kita sambung dengan pengajian kitab kita. InsyaAllah kita sambung kitab Safinatun Najah pada Imam Salim Sumair Al-Hadrami. Sebelum ni kita dah selesai berkenaan dengan suratul Fatihah, bacaan kalimah-kalimah yang penting untuk kita titikkan, kita prihatin menjaga hukum hakam dalam suratul Fatihah dan perkara-perkara tempat yang disunatkan mengangkat tangan, kan? Okay, seterusnya kita pergi insyaAllah untuk hari ini. Fasal yang seterusnya adalah fasal yang ke-30, Faslun Thalathin, yang ke-30. Betul kan? Fasal yang ke-30, syarat sah sujud. Okay? Tapi seingat saya, waktu saya mengaji kitab ni, kan, kalau waktu dekat waktu masih dekat belajar tu, dia teruslah, kan, dia ikut tertib terus. Tapi bila dengan saya Mufadilah Dr. Said Syahrizan, dengan sekarang ni dah doktor lah, Dr. Aliasa Berhan ni, waktu nak masuk fasal 30 ni, syarat sah sujud ni, dia ceritakan sedikit berkenaan dengan rukuk. Perihal rukuk lah, kan. Sebab kalau tengok kat dalam matan kita tak ada berkenaan dengan rukuk. Dia terus suratul Fatihah, tempat mengangkat tangan, fasal ke-29. Seterusnya fasal ke-30, terus syarat sah sujud. Rukuk mana? Sedangkan rukuk itu pun rukun dalam solat, kan. Okay. So secara ringkas lah, dalam rukuk apa benda kita perlu tekankan adalah menundukkan sedikit badan kita dan berbezanya tempat kiam kita. Maksudnya kita kiam, kalau kita kiam tegak, bangun kiam kita, kan, berdiri betul macam ni lah, kan. Berdiri betul kita macam ni. Lepas tu kalau rukuknya dia mesti menunduk. Itu minimum lah, syarat minimum, kan. Tapi syarat yang sempurna
pertamanya adalah dengan memegang tangan ni ke kepala lutut. Dia rukuk ni tak perlu siapa paling rendah ke apa ke. Kan ada orang dia nak berlomba. Siapa tunduk paling rendah. Dia lah badan fleksibel. Kan? Dia lah ahli gimnas lah kononnya. Tak. Kan? Sebab kita kadang-kadang ketinggian kita berbeza. Tapi nak cakapkan hikmah Allah SWT kan, apa? Menciptakan manusia ni sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk ciptaan kan. Ahsani takwim ni kalau kita tengok bentuk, bentuk ciptaan ni sebaik-baik bentuk Allah cipta kita. Walaupun tinggi mana, kalau kita pegang kita punya pelutut kita kan, kalau kita ni normal pegang pelutut, kita punya badan kita akan jadi 90 darjah juga. Sama juga orang rendah, dia pegang kepala lutut dia betul, dia tak dan disunatkan bila mana pegang kepala lutut. Banyaklah pandangan kan, tapi perlu saya beritahu, 3 jari ni, yang ibu jari dan kelingking ni tepi ni grip dia, tapi yang 3 jari ni di depan kepala lutut. Tapi banyaklah pendapat. Okey. Dan menekankan sedikit. Jangan letak saja, menekankan sedikit. Tapi jangan tekan lebih, nampak patah lagang kan. Okey. Dan disyarat di apa? Syarat sah rukuk ni mestilah diniatkan untuk rukuk. Tu penting tu. Ada orang tertunduk dan lepas qiyam selesai waladdallin amin, telefon ringing. Kan ada kan? Telefon ringing kan? Dalam solat telefon ringing. So dia ambil. Dia tunduk je tu. Dia ambil, dia terus tutup. Semua sahabat so dia matikan ringing tu lah, tak nak ganggu orang solat. Solat dia masih sah kan? Tapi adakah tunduk itu dikira rukuk? Tak. Sebab bukan niat dia untuk rukuk. Walaupun dia dah selesai suratul Fatihah tu, dan lepas suratul Fatihah kan boleh rukuk kan, dah boleh rukuk, tapi bukan sebab niat untuk rukuk, maka tak dikira untuk rukuk. Sebab mestilah satu perbuatan rukun itu mestilah disertakan dengan niat untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan rukun itu. Okey. Itu berkenaan rukuk lah. Kan? Lepas tu ada seorang sahabat saya ceritakan sikit lah antara sebab dia ada pergi kelas anatomi badan dengan sains kan. Dia kongsikan lah petua kan, waktu rukuk tu nak bagi dada kita terbuka dan pinggang kita jadi sedap, jadi elok, cuba amalkan waktu rukuk tu kuat dada. Tapi tu petua dia lah kan. Tapi dalam kita tak ada pun. Tapi dia kongsikan lah. Okay, tak salah untuk amalkan. Okay, terus selesai untuk rukuk. Okay, kan tadi kalau kita pergi sebelum ni tempat di mana empat tempat saja disunatkan untuk mengangkat tangan. Takbir mengangkat takbir tanpa ni kan. Takbir waktu ihram yang yang untuk pindah rukun tu, iaitu ketika selepas rukuk untuk iktidal juga disunatkan untuk mengangkat takbir. Okey. Kata Imam Sulaiman Al-Jamal berkata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa makna nahar iaitu dalam surah Inna A'tayna dan fasalli li rabbika wanhar, itu dalam yang mengatakan an-nahar itu dalam firman Allah fasalli li rabbika wanhar ialah mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Ketentuannya maksudnya perbuatan nahar itu adalah sunat lah. Kan sunat yang disukai oleh Nabi SAW dan dicatatkan dalam Al-Quran juga untuk mengangkat takbir. Dan di atas tengkuk
Seingat saya dalam kitab Muwatta Imam Malik, kan? Imam Malik dalam kitab Muwatta disunatkan ketika lepas rukuk angkat takbir, tapi takbir itu rendah, tak sama seperti takbiratul ihram. Disunatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik. Okey. So disunatkan. Tapi kita kalau kita tengok dekat dalam mazhab Syafi'i, dia selaraskan ya. Kat takbir macam mana mestilah atas tengkuk. So boleh kita nak amalkan dulu? Boleh, tak salah. Di mana benda tu bukanlah benda usul. Okey, jelas. Benda sunat kan. Tu berkenaan dengan angkat takbir ketika rukuk. Seterusnya barulah kita pergi kepada syarat sah sujud. Faslun syurutus sujud sab'ah. Syarat sujud ini ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Okey. Wa an takuna jabhatah makshufah wa tahammulu bi ra'sihi wa adamul huwi li ghairihi wa alla yasjuda ala syai' yataharraku biharakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fi. Okey. Ni kena faham betul rukun sujud ni. Ada 7 perkara. Yang pertama, hendaklah sujud dengan 7 anggota badan. Sab'ati a'dha. Anggota. A'dha ni anggota. 7 anggota. Dia bukan 7 tempat. Bukan 7 helai, 7, tapi 7 anggota. Sebab badan kita ada anggota-anggota besar. So dengan 7 anggota itu, hendaklah meletakkan sebahagian daripada dahi di tempat sujud. 7 anggota itu apa dia? Sebahagian daripada dahi. Dia tak bagi tahu semua, kan? Mungkin dahi kita tertampal luka. Tertampal luka, ada zap, plaster dekat sini. Boleh ke tak sujud lagi? Boleh. Jangan terus tak sujud. Boleh. Sebahagian daripada dahi. Seterusnya di tempat sujud. Mestilah di tempat sujud. Sebahagian daripada setiap lutut. Dia bagi tahu lah, sebahagian daripada setiap lutut itu. Maksud setiap lutut ni ada berapa? Lutut kita ni ada 2. Sebahagian daripada lutut ni, kedua-duanya mesti kena. Kena. Kan? Nak kena satu kepala lutut kita separuh ke, tapi kedua-dua lutut mesti kena. Okey, tempat sujud. Sebenarnya sebahagian daripada setiap telapak tangan. Telapak tangan mana? Ni ke ni? Ni. Dia kena ada anak-anak perut jari dia semua. Kan? Sebahagian daripada telapak tangan, seterusnya sebahagian daripada telapak jari setiap kaki, walaupun satu jari daripada setiap tangan dan kaki. Macam kita tengok gambar rajah tu lah. Tengok kebetulan kan. Dia punya setiap daripada bahagian kaki, walaupun satu jari daripada setiap tangan dan kaki. Maksudnya kat jari kita ni, tangan dan kaki ni mesti kena tempat sujud. Kalau kita tengok gambar rajah tu tadi tu, kalau okey, bayangkan jari kaki Kalau jari kita ni macam ni, boleh ke tak? Salah. Kena jari, kena tak jari? Tak kena, dia kena kuku. So kena patahkan. Patahkan kan. Dia kena tekankan. Ketika sujud, maksudnya ketika sujud. Ini yang normal lah. Kan, tiba-tiba ada gout ke apa ke, janganlah paksa. Kan, time tu lah kena gout, time tu lah dia semangat nak tekan. Tak boleh lah. Kan, benda tu kita tak boleh nak elak. Umul balwa kan, kita tak boleh nak elak, tak boleh. Kan, okey. So 7 anggota sujud tu adalah tadi tu. Yang pertama dahi, sebahagian daripada dahi. Lepas tu sebahagian daripada setiap lutut. 1 dahi, 2, 3 lutut.
sebahagian daripada setiap telapak tangan. 4, 5. Lepas tu sebahagian daripada telapak jari setiap kaki dan tangan. Telapak jari kaki tu, jari kaki tu. 6 dan 7. Jelas? Kalau turun tangan dulu, untuk sakit tak? Apa? Macam mana? Dia sendiri dia tangan turun dulu. Oh, mana nak turun dulu? Tangan dulu ke kepala, lutut turun dulu? Okey. Daripada sunnah alamnya dulu, kalau kita tengok sunnah alam, benda ni dah memang dah dibahaskan lah. Mana nak turun dulu, kita ikut sunnah. Sunnah alam daripada bawah ke atas. Maksudnya mana bawah dulu, mana rendah lagi? Kaki. So kaki turun dulu. Barulah ke tangan, barulah ke dahi. Jelas? Dan tapi kaki kita, lutut kita jam. Kan? Grease habis. Lutut kita jam ni biasalah. Bila lutut jam, so tak boleh nak tahan tu. Tak boleh. Kan dia tahan, dia tersembam kan? So turun tangan dulu. Boleh, tak ada masalah. Okay? Tapi yang afdalnya, sunnah dia maksudnya sunnah alam lah. Sunnah kita, dia ciptaan manusia ni daripada bawah bawa ke atas. Kan jangan turun dahi dulu lah. Kan? Dia terbalik lah, daripada dahi, tangan ke lutut. Satu lagi lah. Kan? Tapi boleh ke tak? Boleh. Sah solat dia. Sah solat dia. Walaupun dia turun dahi dulu ke, dia turun tangan dulu ke, kaki dulu ke, selagi mana sempurna tujuh anggota sujud tu, maka sah solat dia. Tapi sakit lah dia kalau dia turun dahi dulu kan. Sebab dia tak ada syarat mengatakan siapa turun dahi dulu batal solat, tak sah sujudnya, tak. Tu kena betul-betul faham fiqh ni. Fiqh ni dia formula dia macam tu. Dia kata tujuh anggota, macam mana keadaan tujuh anggota tu kena-kena. Kan? Ada kan dia turun sengit-sengit tau, dia turun sengit. Satu-satu. Kan? Sebelah okey. Balancing. Lain berlari ke apa, sebelah dah okey. Dia turun. So, tapi bila sujud semua kena sah. Dia tak kata dia kena serentak. Kan? Anggota tu tak ada serentak. Okey, selesai. Untuk syarat yang pertama. Okey. Seterusnya yang kedua, mestilah wa an takuna jabhatah maksyufah. Maksudnya mestilah jabahah ni apa? Kita punya dahi ni mestilah terbuka. Maksud terbuka ni apa dia? Tidak boleh ada sesuatu yang menutup dahi. Bergalas. Kan? Bergalas. Oleh itu dahi yang tertutup terus dengan rambut membatalkan solat. Jika semuanya menutupi dahi itu. Kalau rambut tu 2-3 helai je tutup, tapi dia sujud 2-3 helai masih kat dahi, kan? Sah ke tak sujud? Sah. Sebab hukum pertama kata sebahagian daripada dahi. Okey. Lepas tu membatalkan solat jika sebahagian terbuka sekurang-kurangnya 1/3 daripada dahi. Kalau kita tengok dalam Tuhfatul Muhtaj, 1/3 daripada dahi itu mestilah mengenai tempat sujud. 1/3 daripada dahi. Kalau kita bahagi pada dahi ni pada 3 bahagian, kan, sama ada atas, tengah, bawah, tepi, tengah, kanan ni. So kita bahagikan kan. Contohlah, dahi kita sebelah sini ada bisul, tengah ni bisul. Bisul dia tak boleh ejah tempat kan. Dia tiba kena kat tengah-tengah ni. So kita sengit, kan. Yang penting 1/3 daripada bahagian dahi tu kena ruang untuk sujud. Okay. Seterusnya kepala disunatkan juga. Syarat dia juga. Wa tahammulu bi ra'sih. Wa tahammul ni tahammul
hamil ni boleh mengandung kan, hamala, membawa, hamala, yahmilu, hamlun, mestilah membawa. Ataupun kalau kita tengok dekat sini, tahamulu bi ra'si, ini maksudnya menekankan, memberatkan, memberatkan bahagian kepala tu. Dia bukan letak saja, dia mestilah ditekankan, kan, ditekankan sedikit kepala itu. Sebab itu kita tengok ada hadis Nabi begitu, apa? Antara tempat yang hambanya paling hampir dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Hadis Nabi kan begitu kan, ketika mana akrab makan abdul inda rabbihi inda sujud, iaitu ketika dia sedang sujud. Ketika dia sedang sujud tu paling hampir. Sebab bila mana banyaklah hikmah ketika sujud ni, ditekankan kepalanya, lupa apa, lepas tu lama dalam sujud tu, ketika sujud tu dilamakan sedikit. Apa antara hikmahnya, mencegah daripada sakit, daripada penyakit nyanyuk, penyakit ni lah, akal ni kan, lupa semua tu. Okay. Seterusnya, wa'adamul huwi li ghairi, maksudnya tidak ada tujuan lain. Dia buat perkara tu tak ada tujuan lain, hanya untuk sujud semata-mata. Tak ada tujuan lain dia buat benda tu, hanya untuk sujud semata-mata. Sebab maksud sujud semata-mata tu maksudnya dia buat perkara tu menundukkan, meletakkan dahi di atas tempat sujud, meletakkan tangan di tempat sujud, meletakkan lutut di tempat sujud, kaki di tempat sujud, adalah semata-mata untuk sujud, niat dia. Okey. Kan? Bila saya solatkan masjid ni kot, kan? Waktu tu masih, sekarang ni kita dah rapat betul lah. Waktu tu baru lagi rapat-rapat ni, kan? Waktu tu solat Jumaat lah, kawan ni sampai tidur, dia betul-betul sujud betul dah ni. Kan orang semua dah bangun, dah ke depan, dia masih tu. Saya waktu saya kesalahan bila dah bangun nak ke depan, melepek betul. Dah lepek betul. Kan kalau dia tidur betul. Apa? Namun amikun, tidur yang bersangatan. Kan? Tapi budak lagi lah, dah sekolah kot. Lepas tu terus bangun, awak dah ke depan, tengok kawasan dah lah. Kan? Kalau ikut fikah macam mana? Kalau dia betul-betul tidur yang amikun tu, berubah punggungnya, kan? Bakalah kan untuk dia. Okey, tidak ada tujuan lain selain untuk sujud. Dia mesti buat perkara tu adalah semata-mata untuk sujud. Okay, seterusnya, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Ni kena faham betul. Kadang-kadang kita kadang-kadang perempuan dia agak ni lah, dia terkena kat sini, iaitu tidak sujud di atas sesuatu, iaitu rida, telekung atau serban, okay, yang bergerak mengikut pergerakannya. Faham? Dapat tak? Okey. Sujud ni di tempat sujud sejadah kan, tempat sujud. So kalau kita jadikan rida ni tempat sujud, maka kita boleh sujud atas sejadah rida ni tak? Boleh. Tetapi sekiranya kalau kita simpang ke, ataupun kita buat ni kan, panas kan, kalau kita pergi negara panas, kita nak balur badan kita, so kita tersujud, dahi kita tersujud kena ni lidah kita ni, sebab melepet dia macam tu kan, dahi kita tak kena. So terus sama juga sujud atas lidah, tapi sujud atas tempat sujud ke tak? Tak. Sama juga macam perempuan, kalau perempuan nanti bagi tahu kat rumah ke, telekung dia.
ni kadang-kadang dia turun ni telkon dia pun bergebangan. So dia pun akan sujud dekat tempat atas tangan telkong gitu, beralaskan telkong. Sah ke tak? Dahi mungkin kena tempat sujud, tapi tangan tu sebab tu dia kena kalikan. Tangan mestilah di tempat sujud. Sebab tidak boleh di tempat yang bergerak. Sama macam contohlah kita pakai songkok kuluk kan. Macam ni contohnya songkok ke apa ke, kuluk sampai tutup dahi. Terus kita sujud atas kopiah kita, kena ke tak dahi kita? Tak kena. Okey. Sebab tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Walaupun dia rendah, sama dia tekan dengan kepala dia apa ke, tapi dahinya ke, tangannya ke tak mengikut tempat sujud, maka tetap tak sah sujudnya. Okey, jika melakukannya dengan sengaja, batal solatnya. Okey, sekiranya dia buat benda itu dengan sengaja, dia sedar perkara itu, maka batallah solatnya. Jika tidak sengaja, maka sujudnya wajib diulang. Solat dia masih sah, tapi kena sujud tu tak sah. Solat dia masih sah, tapi sujud tu tak sah. Faham tak? Sujud tu masih solat dia masih sah sebab dia tak melakukan perkara yang membatalkan solat, tapi sujud dia tu tidak sah. So dia kena mengulangi sujud itu. Kan? Contohlah, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kan? Maghrib tadi lah rakaat ketiga. Dia rakaat ketiga tu ataupun rakaat kedua tu dia baru sedar. Aku tersujud atas telekong aku. Kan? Atas lidah aku, atas serban aku lah. Contohlah, serban dia jenis serban, bukan jenis serban telekong ni, dia pakai serban campak Arab tu, serban jas yang dengan igal tu kan. Macam tu. Lepas tu dia pun sedar, alamak, sujud aku datang ni, tapi dia dah bangun. Dia dah bangun dah solat jemaah. Maka solat dia tak batal lagi. Sujudnya tak sah. So bila salam, walaupun dia masuk sama-sama dengan imam, dia tak boleh salam. Dia kena bangun balik sebab rakaat kedua dia tidak sah. So kena ulanglah rakaat kedua punya. Maksud rakaat pertama, rakaat kedua tu kena ada Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, barulah tahiyat, tasyahud semua tu, barulah boleh salam. Sebab rakaat ketiga tu dia akan ambil kira sebagai rakaat yang kedua, barulah dia akan macam tu. So dia tak boleh terus batalkan solat, sebab perkara yang membatalkan solat bukanlah mengatakan sujud tidak sah kan, ataupun rukuk tidak sah. Dia sama dengan perbuatan rukun-rukun lain lah. Ya, kita tak boleh nak patah balik dalam contoh kita dah iktidal kan, kita nak patah balik tak boleh. So kita dah bukan iktidal, kita dah qiyam kan, maksudnya kita tengah ikut imam ni. Kita dah qiyam, kita dah al-Fatihah, tiba kita tak sujud tak sah ni, kita tak boleh berhenti Fatihah patah balik sujud, tak boleh. Tapi baru kita kena selesaikan Fatihah, selesaikan rukuk untuk rakaat yang kita dah bangun. Sebab kita dah masuk rakaat yang seterusnya, kita dah masuk pintu lain. Pintu lepas tu kita tak boleh patah balik. Tambah boleh lah. Kena tambah. Tapi kalau dia niat mufarakah, dia sekali dia niat mufarakah untuk membuat untuk mufarakah dia bukan saja, ada sebab mufarakah. Untuk mufarakah jemaah ni berkenaan dengan jemaah. Nanti ada dalam matan ni ada berkenaan dengan solat jemaah. Dia tu bukan aku tak suka imam ni lah mufarakah, tak boleh. Dia bukan mufarakah ni bukan senang kita mufarakah lah baca panjang benar. Bukan baca panjang benar. Tak sedap lah dia baca. Tak boleh. Mufarakah ni dia ada keadaan dia yang memerlukan dia untuk mufarakah. Imam baca panjang contohnya lah, dia tak tergerak ni, cik gerik ke apa kan. So tu boleh, keadaan dia memaksa. Tu boleh.
ataupun time tu lah dia kerja ke apa kan, cepat ke apa rushing, imam pandai suratul Baqarah sampai ke habis. So dia orang dia memaksa benda tu, dan memaksa tu juga tuntutan syariat. Maksudnya dalam pekerjaan, tuntutan kan, kerja cari rezeki. Tu. Jadi kita akan masuklah bab solat Jumaat insya-Allah, berkenangan makmum semua tu insya-Allah. Okey. So tidak sujud di atas sesuatu, iaitu ridak, telekung atau serban yang bergerak mengikut pergerakannya. Maksudnya dia bukan sujud atas tempat sujud, dia sujud tempat yang bergerak tu. Kan ada orang mempertikaikan, contohnya ada yang jenis wayar yang tebal tu, kan dia berkain, wayar dia berkain, so tangan dia tu terkena dekat kain tu. So boleh kita sah selagi mana dia tak sebahagian dia. Tapi kalau semuanya, maka tak sah lah. Dia berbeza macam keadaan tu. Masa contoh terlampau sejuk kan, pakai stokin, pakai sarung tangan buka sejuk, maka tu berbeza lah di musim kan. Okay. Soalnya wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Okey, tu nak menandakan sujud tu, iaitu meninggikan punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepalanya. Punggung kita mestilah lebih tinggi daripada kepala. Dia tak boleh sama macam budak tertidur kan, sebaris. Dia rata je ke bawah. Tak boleh. Dia mestilah punggung lebih tinggi daripada kepala. Okay. Kalau orang tu dia punggung dia sama tinggi dengan kepala, tak sah sujud dia. Kan? Sebab tu ada satu istilah tempat tu, dia contohlah orang tu tak boleh sujud. So ada satu inovasi lah, kan? Ada satu inovasi, orang tu dia buat, orang tu semain duduk, tapi dia buat tempat sujud orang tu dekat kerusi. Ada nama dia, lupa nama dia. So dia dah sujud atas kerusi. So dia, perlu ke tak perlu? Tak perlu sebenarnya. Tak perlu pun. Kerusi tu nak kerusi depan ni nak kena ada tempat sujud. Tak perlu pun, sebab dia bukan sujud yang sebenar. Sujud sebenar macam itulah. Kalau dia macam sakit ke apa, perlu solat duduk, so dia just merendahkan pergerakannya. Berbeza macam rukuk, berbeza macam kiam. Kalau kiam dia duduk, kiam macam ni kan, tegak kan, dia tak boleh berdiri, dia just boleh duduk je macam. So ni kiam dia. So kalau rukuk dia 35 darjah, 45 darjah, macam itulah. Lepas tu rendah sikit. Tak perlu pun dahi nak feel macam sujud macam orang biasa, tak, bukan keperluan. Agama ni bukan memaksa untuk macam tu kan. Okey. Wa irtifa' as-safi ala ali, dan yang punggung tu hendaklah lebih tinggi daripada kepalanya, dan seterusnya hendaklah ada tomak ninah ketika sujud. Tomak ninah ketika sujud, mestilah kena ada tomak ninah. Maksudnya mestilah ada berehat seketika. Tomak ninah, tenang seketika dalam sujud. Contohnya seorang tu dia jenis sengit, turun sengit kan, turun sengit. So sempurna semua tu barulah dia kira sujud. Jangan baru turun dahi, baru turun tangan, dah turun dahi, dia terus bangun. Dia kira maksudnya tomak ninah ni, maksudnya dikira mestilah semua kena, rukun semua tu kena, barulah dikira tomak ninah. Barulah boleh. Kalau contoh paling minimum untuk dikira tomak ninah tu kurang-kurangnya kalimah subhanallah. Tu paling minimum, subhanallah. 1 second je. Baru dia boleh dikira. Untuk dia tenang. Dia tak boleh macam spring ke kan, melantun ke. Biasa buat waktu ketika rukuk lah. Tengok. Kan. Dia mesti kena tenang.
Kalau dia contoh mati, kalau rukuk dia kan, kalau rukuk dia macam ni, dia tak boleh macam ni, dia tak boleh melantut, dia kena mati dulu baru dia subhanallah, baru boleh dia bangun. Kalau dia subhanallah, dia bukan tumaninah tu, bukan waktu tu, dia mesti kena zap, mati terus, barulah dikira tumaninah tu macam tu. Sampai melantun kan, spring kan. Tapi ada ada tapi selama tadi tak ada lah kan. Tapi benda tu ada tu kan. Kalau kita perasan, Allah macam-macam gaya kan. Wa tamanninatu fihi. Okey, seterusnya anggota sujud. Okey, anggota sujud ada 7 macam mana tadi saya beritahu, iaitu dahi, yang kedua perut jari, kedua tapak tangan, seterusnya kedua lutut, perut jari, kedua kaki. Okey, so kat sini ada tambahan, tapak kaki perempuan nampak ketika sujud. Okey, tapak kaki perempuan nampak ketika sujud, iaitu tapak kaki perempuan adalah aurat. Aurat perempuan ni kita jelaskan, hanya mana? Muka dan tapak tangan. Tapak tangan je bukan aurat. Yang ni pun asalnya dikira aurat. Yang ni asalnya dikira aurat. Tetapi perkara itu tidak mendatangkan syahwat. So, kalau kita tengok arah-arah yang betul-betul dia syadid, dia tutup ni. Dia tutup. Okay. Tapak kaki perempuan adalah aurat. Ketika berdiri cukuplah tapak kakinya ditutup oleh tanah yang dipijak. Dia tak ada stokin ni kan, dia tak ada stokin. So dia meminjamkan tanah itu, bumi itu sebagai penutupnya. Sitrah kan, dipijak. Lantai ke, tikar ke, tanah ke, apa ke, sebagai dia punya ni, macam kapet ke apa ke, sebagai dia punya penutup. Walau bagaimanapun, jika ketika sujud, asalnya dia berdiri, aurat tu bertutup tu lah. Jika ketika dia sujud tapak kakinya nampak, maka batal solatnya, sama ada dilihat oleh orang lain ataupun tidak. Aurat ni sama ada kita orang lain nampak atau tidak, maka tetap batal. Contoh kita solat seorang-seorang, tersingkap kain dekat kita, kan, waktu kita biar terbuka, orang ni tak nampak ni, kita biar buka, maka solat kita walaupun orang lain tak nampak, solat kita batal. Melainkan kalau kita cepat-cepat tutup. Sebab syarat sah solat mestilah menutup aurat. Kan? Okey. Macam kita ada ni lah perbahasan pakai kemplekat ni. Kan kita perasan kemplekat kita kalau kita sujud belakang kan terbuka tu kan. Terbuka tu. Okey. Tetapi sebab itu kita kena faham aurat ni kat mana diam Sama ada kalau kita pegang bawah lutut ke, antara lutut hingga ke pusat ke, ataupun daripada bawah lutut hingga ke pusat. Kalau kita tengok betul, tu bawah lutut. Bukannya atas lutut. Sebab lutut kita dah pegang. Dah pegang kan? So kena ke tak? Tak kena. Sama juga hukum dia. Kalau contohnya kita sujud, kain plekat ni, baju kita ni longgar. Kita sujud terbuka. Yang mana benda itu memang secara biasanya memang akan nampak. Kan dia akan terbuka. Dan menampakkan pusat. Ni pusat bukan kita nampak perut dada je. Kalau perut dada nampak biasa je lah. Tapi nampak pusat. Pusat ni aurat kata, bawah pusat tu aurat. So dia kira batal. Tetapi sekiranya dia hanya nutup dan kain plekat ni memang atas pusat.
atau barat pusat. Tak batal. Ya. Tak batal. Sama macam kita solat tak pakai baju pun. Kan solat tak pakai baju tapi plekat atas pusat. Atau pusat lah. Sah ke tak solat ni? Sah. Dia aurat ni sama ada tersingkap kena cepat-cepat tutup ataupun kita membukanya kena cepat-cepat tutup. Kalau kita tunduk, kita buka. Melainkan kita setiap kali tunduk macam tu. Tapi tak sempurna pula. Kan? Tapi kalau contoh macam sujud, kalau kita perasan sujud kita, dia tak akan terbuka. Sebab kita dah merendahkan dan menekan bahagian perut kita ni. Pusat kita dah tutup dah. Tapi kalau rukuk tu boleh jadi. Rukuk tu boleh jadi. Okay, so berkenangan aurat ni dia tersingkap ke apa, kena tutup. So insyaAllah itu saja berkenaan dengan hari ini. So nanti kita akan sambung lah berkenaan dengan tahiyat insyaAllah. Wallah ta'ala. Ada apa nak tambah, nak betulkan? Dalam kenderaan. Tak boleh belok. Okey, soalan bagi satu berkenaan dengan solat atas kenderaan. Solat atas kenderaan dia tak lari syarat daripada untuk mestilah menghadap kiblat. Syarat dia mesti menghadap kiblat. Sebab dalam solat dia mesti menghadap kiblat tu yang utama. So sebelum dia nak angkat takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Macam baru-baru ni lah saya pergi Kenyir kan, solat atas bola, bot tu bergerak. Kebetulan pergi dengan penulis buku ni pula saya saat ni. So dia pun sama menetapkan dengan pandangan yang paling kuat. Dia ada pada beberapa pandangan, tapi dia pegang pendapat paling kuat. Sekiranya kita tahu, maklum bahawa ada pergerakan arah kenderaan tu, kita perasankan kenderaan tu bergerak, maka pun kita kena turut bergerak. Tapi kita tahu lah. Macam bot tahu lah kan, kalau kita naik houseboat tu, kita tahu lah. So kita nampak pergerakan tu, tu hikmahnya kita pergi keluar ni kan. So dia pun pegang. So dalam tengah-tengah solat, waktu tu kita ambil jamak, dia bergerak. Tapi sebelum tu kita ada daurah lah, kita fikirkan dengan dia. So dia bergerak. So kita akan follow lah. So kita secara kita nampak imam kan. Dia imam, kita follow dia bergerak. Syarat dia mesti maklum. Tetapi isu dia kalau tak nampak, tak tahu pergerakan tu ada pergerakan ke tak. Okay, kita ambil asal. Kalau tak tahu, syarat permulaan sebelum angkat takbir mesti kena menghadap kiblat. Kan? Okay, menghadap kiblat. Itu untuk solat yang tak nak ulang Dia bukan untuk berbeza dengan solat atas kapal terbang, tapi untuk hormat waktu je beza lah. Ni untuk yang betul-betul dia ambil rukun solat. So dia kena ambil betul, kena berdiri. Kalau dia solat kat kapal terbang tapi solat duduk, tak boleh. Sebab syarat dia mesti kena diri. Dia pegang betul. Sebab itu dia hanya hormat waktu. Sampai daratan kena ulang. Tapi berdosa ke tak dia tinggal solat ke? Tak berdosa. Sebab dia dah hormat waktu tu. Tu maksud dia. Tapi kalau dia lara juga, tak kira lah. Tu dikira, dia bukan dikira ta'azuri solat kan. Orang yang diuzurkan untuk solat. Okay. Tu soalan itulah kenangan kenderaan.
sama kereta api ke apa ke, kalau dia tahu kena tawajuh ala kiblah tu lah. Kena menghalakan badan. Tu pendapat yang paling rajih. Ada pun pendapat lain kata dalam kenderaan tak perlu, dan untuk menghadap kiblat dia khilaf lah. Tapi pendapat itu pendapat yang gharib lah, pendapat yang lemah lah, yang lemah. Tapi pendapat yang kuat di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama kata mestilah menghadap kiblat. Itu pendapat. Okey. Seterusnya soalan tadi ketiga berkenaan dengan solat duduk kaifiat dia. Okey. Yang pertamanya untuk kaifiat kena dulukan yang bawah. Bukan duduk atas kursi. Dia kena duduk atas lantai macam kata duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sebab nak ambil rukuk, ambil sujud. Kalau dia terus ambil bersila, kan ada orang solat duduk bersila. Ada, tapi dia tak dapat nak rukuk. Mana-mana rukun kita kena dulu. Yang pertama kalau dalam solat adalah dengan qiyam. Untuk solat fardu kena qiyam dulu. Mampu qiyam kena dulukan qiyam. Barulah kalau dia mampu qiyam selesai. Tapi bila mana dia tak mampu qiyam, baru dia pergi ke duduk. Sebab nak jaga sujud. Kalau dia terus duduk atas kursi, dia tak dapat qiyam, mungkin kebesaran besar tak dapat sujud. Dia kena, orang kata tak dapat ambil semua, jangan buang semua. Tu kaifiat. Jangan terus ambil, aku sakit kaki ni terus duduk atas kursi. Duduk atas kursi pula menyandar. Kan? Kalau duduk atas kursi menyandar, boleh jadi ada pendapat kata hukum dia salat tak sah. Kan? Dia tidak ista'idus solat, dia tidak bersedia dalam solat. Dia bersenang-senangan. Saya tanya-tanyalah muzakara dengan orang, siapa yang mampu berjalan ke tempat solat, wajib bagi dia untuk Berdiri. Betul-betul. Dia apa-apa pun rukun pertama mesti qiyam. Sebab solat ni wa iqam solat, mestilah didirikan, mestilah mendirikan solat. Maksud diri kena bangun. Rukun yang utama bangun. Tetapi kalau dia bangun, orang kata dia sleep atau dia lama diri. Selesai barulah dah angkat takbiratul ihram. Syarat pertama dia kena Allahu Akbar. Lepas tu sakit pinggang, baru dia duduk. Macam tu. Dia tak boleh terus sleep dia terus ambil bawah terus. Sebab syarat sah mesti berdiri betul. Qiyam tu paling penting. Kan tetap tu kita kena ukur diri kita sendirilah. Kan, ukur diri kita sendiri. Mana yang kita nak ambil betul-betul. Kalau kita terukur, aku nak ambil mudah terus lah. Sebab Islam ni agama yang mudah, tapi bukan untuk mudah-mudahkan. Kan? Itu maksudnya. kalau dia tak mampu untuk duduk di Lantai dia dekat kursi. Macam mana cara dia sampai atas kursi? Macam biasa kita tengok. kursi. Itu lazim lah. Saya cuma tengok melalui YouTube video ni, saya tak berapa ni, saya terus kursi. Kursi kena kursi tetap lah, tak ada kursi beroda So contohnya kursi dia angkat takbir dulu, Allahu Akbar, terus dia duduk. Terus duduk, dengarlah imam baca. Kan, kalau dia solat jemaah lah. Terus kaki kena tapak macam ni lah. Dia kaki kita okey. Untuk kaki dia bukan macam ni tau. Kau nak jadi model je. Kita bukan kaki kepak ni, bukan macam kawat dia.
kawan kamu kawan ni, kepak ni, dia kena lurus menghadap kiblat. Sampailah ke kita tahiyat akhir sekalipun. Sebab itulah rukun dia, itu hikmah dia. Rukun sujud, jari itu kena patah tu supaya jari kita ni pun menghadap kiblat. Waktu tu, dan ketika kita nak duduk iftirash pun, kan, duduk tahiyat akhir, jari kita yang patah ni kena ke depan menghadap kiblat. Macam ni. Ini saya dapat daripada Dr. Fahrul lah. Macam ni. Anak jari tu. Yang ni kena sunatkan tekan. Tapi sunat ni yang waktu duduk istirahat ni sunat. Kalau tak mampu macam ni lah. Kan. Okey. Tu plan tu lah. Okey, duduk atas kursi. First kena berdiri, kiam dulu. Tu yang paling penting lah. Jangan terus imam takbir, Allahu Akbar, kita duduk, baru kita angkat takbir, Allahu Akbar. Sah ke tak? Tak sah. Sebab dia mampu berdiri. Untuk solat fardu dia cerita solat fardu. Kalau solat sunat tak masalah, dia terus ambil bawah. Tapi untuk solat fardu, rukun dia mesti kiam, berdiri. Seterusnya badan kita tegak, baru Allahu Akbar. Dia tak boleh sandar. Kan, dia tak boleh sandar. Okey, tak boleh sandar. Lepas tu untuk rukuk, turun ke atas, Allahu Akbar. Sebab dia dah, bila mana hukum asal, bila tak mampu diri, dia tak mampu rukuk lah. Kan, ada kebiasaan ikut lazim kebiasaan ni. Ada tak orang tak boleh diri, dia boleh rukuk? Kebiasaannya tak boleh. Tapi ada. So sekiranya dia tak boleh, so duduk rukuk lah. Tapi sekiranya dia boleh, kan, waktu dia tak boleh duduk, tuan bangun rukuk. Sebab setiap rukun tu ada nilai. Rukuk. Lepas tu duduk balik. Kan. Lepas tu baru kalau tak mampu sujud, belakang kaki, ke belakang kaki ni. Kan, ke belakang kaki, tekan sikit. Rendah sikit supaya ada beza manakah rukuk. Kalau contoh dia duduk sepenuhnya, manakah rukuk, manakah sujud. Kalau rukuk dia tak perlu belakangkan kaki, tapi kalau sujud dia perlu belakangkan kaki. Supaya dia tekan kan. Tahammuli, nanti dia belakangkan. Dan ambil macam mana kita rukuk lah, kan. Sama ya kan. Macam tu. So dia kena ada macam mana tangan kita berkepak ketika sujud, kan tangan kita kepak kan. Kita tak boleh kepik tutup ketiak tau sujud, ataupun tak, ni tak boleh. Macam apa orang kata kalbin kan, macam anjing kan. So kena buka. Tapi tangan kita tak boleh macam ni lah, dia kena lurus lah. Okay. Kena kepak ketiak. Untuk lelaki atau perempuan kena tutup lah. Kalau duduk antara dua sujud, macam biasa balik, macam kita asal balik, duduk antara dua sujud. Lepas tu salam, Assalamualaikum. Nanti akan jelas salam mana yang kena toleh, kan. Assalamualaikum baru toleh. Kaki-kaki kursi yang belakang kepala kedudukan kursi. Dia ada dua cara, yang belakang mana kaki orang ataupun dia belakang. Okey. Ada orang dia ambil kaki dia, kesianlah saf belakang. Orang belakang nak sujud tersondol kursi ni. Dah lah saf sama panjang kan. Saf yang sama ni pun kita tersangkut ke dekat orang. So kena ambil ke depan sikit. Tapi sekiranya saf tu panjang, saf antara jarak saf tu panjang, kita utamakan kaki kita dengan
Yang duduk. Tapi kalau sah macam ni biasanya dia kena ikram isap lah orang belakang. Dalam apa itu yang dia gambar kan, dia Yo. berjaga kan. Kalau dia boleh berdiri dia lain, kalau Dia ketarik. Ketarik kursi tu. dia kena Betul. kan. Dia kena pening juga. Ada kaki tu. Dia itu macam tu semua dia dalam TikTok ke? apa solat fikus solat untuk orang sakit. Memang ada. Soal duduk, baring, mengiring, hati semua tu. Dia soal orang sakit lah. Saya pernah follow pergi hospital STJ, kita ada satu slot untuk diorang apa jemput kita untuk bagi inilah, tapi bukan semua. Waktu tu buat apa tau, untuk bagi penerangan berkenaan soal sakit je. Macam mana nak wuduk sakit, perlu ke tak dibasah-basah ke tak, angin spray ke apa ke. Lepas tu duduk macam mana, dia tak mampu pun nak berdiri, dia duduk atas katil tu, hilap katil tu, dengan nak kiblat lah. Kan duduk mana mampu, macam tu. Kalau dia boleh tu, kalau dia boleh diri. So, tu ada lagi, moga dapat lah. Tu apa yang saya faham lah. Mungkin kalau tanya orang lain lah dapat dia punya tu lah, pencerahan dia. Dari risau tanya banyak-banyak ni. Berkaitan dengan dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang nak menentukan kiblat. Menentukan kiblat. Pertama dengan kompas lah. Kompas. Kan? Tak pernah tu. Kan teknologi kompas lah. Tapi kita pun kena tengok. Macam kita Negeri Sembilan kita ada long apa, dia punya coding dia 292 Malaysia punya kod untuk ke arah Kaabah tu. Mekah lah kan, Kaabah tu 292. So kena betul-betul sharp 292. Kalau kita jenis pakai jenis kompas biasa kan, tapi sekarang ni dah ada kompas kiblat. Kalau kompas biasa tu 292 dia punya kod, barulah ke arah Kaabah. Kan? Ni tengah mau tanya ni. Kan kalau tak ada orang tanya tak sonyam. Selalu saya solat buat mandu berak selalu luar masing-masing mana. Lepas saya solat dia pakai seluar. Tapi dia pakai seluar, pakai baju, dia tongking, dia nak pakai belakang. Kita takut kita jadi batal kita pula. Kita cakap dia tu tak solat ni kata. Betul tak betul kata. Saya selalu sembahyang ke masjid, itulah orang pakai seluar, pakai baju pendek, nampak tongking. Cukup tongking. Ni hati kita. Tongking tu yang tu kan? Betul lah. Tu memang dah bawah pusat tu. Kan bawah radius dia tu. Tapi kalau dia buka, kalau dia tongking tu, tapi dia punya apa orang kata poser dia atas. Kan? Bukan orang lagi tak? Mungkin dia jenis orang kalau bahasa apa budak-budak ilhok, seluar londe. Poser tinggi kan. Kan? So tak tapi kalau dah nampak dia punya tu, kan slot tu batal lah. Orang kan dia aurat ni itu begitu, sama ada sengaja atau tidak. Kalau tak sengaja dia kena tutup cepat-cepat. Kan? Tapi kalau dia memang dah pakai baju ketat, lepas tu sujud, biasa sujud lah. Kalau rukuk tu dia memang ketat sangat lah. Tapi kalau sujud tu dia tu pilihan dia. Kan dia punya pilihan pakai baju ketat dan seluar pun pakai buah-buah besar, memang pilihan dia macam tu. So batal lah. Orang belakang je lah, pejam mata kan. Joki lah. Dapatlah jenis yang tapi memang ada kan, memang ada akan terganggu kan, jenis yang tak maaf cakap lah, jenis badan berisi kan. Hilang khusyuk orang belakang tu. Mana nak pandang ni, buka ke depan terus kan, memang terganggu. Sebab itu kita pakai elok sunat kan, kita rasa pakai ni elok untuk senangkan jemaah, banyak dapat pahala tu.
dapat pahala ihsan jemaah lain, pahala kita memuliakan jemaah lain kan. Sebelum maghrib tengok makan petai, alamak depan isyak nanti pun makan petai sebab tak nak ganggu jemaah lain. Kan itu dia punya tu, walaupun benda tu tak ada kaitan pun dengan solat pun, tapi dia takut tersendawa nanti ni ganggu jemaah ni. So dia jaga. Tu maksudnya orang yang bertakwa dia jaga benda tu. Kalau macam orang awam dia tak jaga benda tu. Orang awam kau lah kan, belajar ke petai ke tu yang sedang dia jemput makan, tapi yang waraknya dia mengenepikan perkara-perkara yang harus, dan mendulukan perkara-perkara yang sunat. Bukan perkara makruh dia ketepikan, perkara makruh tu dia dah haram pada diri dia. Tapi perkara-perkara harus, maka petai harus tak? Harus. Boleh kan? Pakai baju tutup aurat harus, tapi bertanda macam-macam bertulisan. Jangan tak makruh dulu. Tulisan family day. Makruh ke tak? Tak, jangan terlalu terbobo makruh. Family day. Kan? Tapi macam-macam tulisan sampai orang jemaah tengok, apa dia tulisnya? Kan? Sampai lupa Fatihah orang tu. Tapi dia tengah sahur, aku nak solat. Dia sarung baju lain. Lepas solat dia pakai sarung baju tulis. Mengenepikan perkara-perkara yang harus. Warak lah tu. Wallahu ta'ala alam. Macam solat Muhammad tadi tu, batalah solat orang tu. Kena kita tahu dia. Bang, tim solat ni. Kan? Jangan belanja banyak kan. Tapi memang ada jenis-jenis yang solat sekadar solat lah. Dia buat syarat. Tapi sebab dia jahil, kesian lah dia. So kita kena tanggungjawab kita untuk maklumkan kepada dia. Kalau dia tak dapat maklum, lagi tu macam tu dia. Dia pula menonton, tak dapat nak ambil lah. Wallahu ta'ala, moga-moga itulah apa yang disampaikan dapat manfaat, dan sebarang kekurangan saya mohon maaf. Kalau tersalah tu saya mohon maaf. Mungkin ada pendapat-pendapat yang lebih asah lah, lebih betul daripada pendapat saya atas ilmu-ilmu yang pelajarinya. Itu saja daripada saya kira cukup kot. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan salatullah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlikum sawada. Rabbana wafiqna wa fihum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Amin. Warzuqi kulla halalan daima wa ahilla atqiya al-ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Ya Karim.